Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan. Tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Dan dalam bab ni apa yang perlu kita tahu adalah kesihatan diri dan reproduktif, di mana kita akan belajar perkembangan seksual sekunder. Dalam bab ni kita perlu mengetahui ada 4 cabang yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Yang kedua, mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Daripada apa yang saya cakapkan tadi, ada 2 aspek yang perlu kamu tahu, iaitu yang pertama, perubahan fizikal, dan yang kedua, perubahan emosi. Okey, mari kita tengok yang pertama, iaitu mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal, iaitu kita perlu ketahui perubahan fizikal ke atas tubuh badan kita. Itu yang pertama. Okey, perubahan fizikal bermaksud perubahan ke atas tubuh badan kita, ke atas murid lelaki dan murid perempuan. Okey, bagaimana kita nak mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal? Di sini kita perlu mengurus dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan fizikal kita. Pertumbuhan fizikal ke atas lelaki dan perempuan adalah berbeza dari segi kematangan lelaki dan perempuan. Bagi murid perempuan, suara mereka akan menjadi lebih lunak. Akhir sekali, contoh yang paling ketara yang kita dapat lihat ialah berkaitan dengan pertumbuhan fizikal, ialah mereka ditumbuhi jerawat. Yang ketiga, bagaimana kita nak mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Yang ini berkaitan dengan berkomunikasi secara berkesan di antara satu sama lain. Contoh yang paling dekat dengan murid-murid di sekolah ialah guru, terutamanya kaunselor yang dapat mendengar dan membantu murid-murid dari segi luahan hati murid-murid. Okey, dan yang terakhir, murid perlu menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder, di mana murid perlu mengurus dan menangani perubahan emosi dengan sendirinya. Di sini contohnya, murid-murid perlu menjaga kebersihan diri sendiri tanpa perlu ada kawalan ataupun arahan daripada pihak yang lain. Secara ringkasnya, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial adalah melibatkan perubahan fizikal dan perubahan emosi. Perubahan fizikal bermaksud perubahan pada tubuh badan murid tersebut. Manakala perubahan emosi melibatkan perubahan kepada perasaan murid tersebut. Sekian, terima kasih.